Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini cikgu mahu menyambung kembali untuk subtajuk yang ketiga iaitu ubahan tercantum bawah tajuk ubahan bab yang kelima. Baiklah, pergi kepada pengenalan kepada ubahan tercantum. Dua jenis ubahan iaitu ubahan langsung dan ubahan songsang yang melibatkan hanya dua pemboleh ubah telah diperkenalkan dalam bahagian 5.1 dan 5.2 sebelum ini. Akan tetapi dalam banyak situasi harian, terdapat lebih daripada dua pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu hubungan. Maka kita perlu mengkaji hubungan antara tiga pemboleh ubah yang dihuraikan oleh cantuman dua ubahan langsung maupun cantuman dua ubahan songsang ataupun cantuman satu ubahan langsung dan satu ubahan songsang. Dalam bidang sains, kita sering menemui situasi dengan keadaan suatu kuantiti bergantung kepada lebih daripada satu kuantiti yang lain. Misalnya, arus elektrik I berubah secara langsung dengan voltan V dan secara songsang dengan rintangan R. Hubungan ini boleh diwakili oleh I, arus elektrik, berubah secara langsung dengan voltan V dan berubah secara songsang dengan rintangan R. Dan hubungan ini dikenali sebagai ubahan tercantum. Apakah hubungan di antara dua ubahan langsung? Padu I cm padu sebuah silinder dengan jari tapak J cm dan tinggi T cm berubah secara langsung dengan kuasa dua jari J dan tinggi T. Pada umumnya, hubungan tercantum ini boleh ditulis, ubahan tercantum ini boleh ditulis sebagai I berkadar langsung dengan kuasa 2 jari J dan tinggi T. Apakah perkaitan hubungan tercantum dengan dua ubahan songsang? Yang di atas menunjukkan 3 buah kotak berbentuk cuboid. Setiap kotak itu mempunyai isi padu tetap 1000 cm padu. Perhatikan ukuran tinggi E, panjang P dan lebar L 3 kotak itu. Bahawa apabila nilai P bertambah, nilai P dan nilai L berkurang dan begitu juga sebaliknya. Saya katakan bahawa tinggi T berubah secara songsang dengan panjang P dan lebar L. Pada umumnya, hubungan ubahan tercantum ini boleh ditulis sebagai tinggi T berubah secara songsang dengan panjang P dan lebar L. Apakah berkaitan dengan ubahan langsung dan ubahan songsang? Nampak anda bahawa masa yang diambil di saat untuk mendidihkan suatu kuantiti air berubah secara langsung dengan isi padu air P liter dan secara songsang dengan kuasa cerit yang digunakan P watt. Secara umumnya, ubahan tercantum ini boleh ditulis sebagai T masa yang diambil berkadar langsung dengan isi padu P dan secara songsang dengan kuasa cerit yang digunakan P. Contoh yang pertama, tulis setiap ubahan tercantum berikut dengan simbol perkadaran.
E berubah secara langsung dengan M dan kuasa 2V. Maka kita boleh tulis E berkadar langsung dengan M dan E juga berkadar langsung dengan V kuasa 2. Maka ubahan tercantumnya boleh ditulis sebagai E berubah secara langsung dengan M dan juga berubah secara langsung dengan kuasa 2V. V berubah secara songsang dengan Q dan punca kuasa 2R. Maka kita boleh tulis hubungan di antara P dan Q dan juga P dan punca kuasa 2R. Maka ubahan tercantum bagi kedua-dua kes ini boleh ditulis sebagai P berubah secara songsang dengan Q dan juga berubah secara songsang dengan punca kuasa 2R. W berubah secara langsung dengan kuasa 3T dan secara songsang dengan X. Maka kita boleh tulis hubungan di antara kedua-dua ini menjadi ubahan tercantum sebagai W berubah secara langsung dengan kuasa 3T dan berubah secara songsang dengan X. Ubahan langsung boleh juga ditulis dalam bentuk persamaan sebagaimana ubahan langsung dan juga ubahan songsang. Ubahan tercantum boleh juga ditulis dalam bentuk persamaan mana sekiranya kedua-duanya berubah secara langsung boleh ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan Z kuasa N, ataupun boleh ditulis sebagai dalam bentuk persamaan Y bersamaan dengan KX kuasa M dan Z kuasa N. Kiranya kedua-duanya berubah secara songsang, maka Y ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X kuasa M dan Z kuasa N, ataupun ditulis dalam bentuk persamaan Y bersamaan dengan A dibahagi dengan X kuasa M dan Z kuasa N. Kalau sekiranya satu daripadanya berubah secara langsung dan satu lagi berubah secara songsang, boleh ditulis Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan bahagi dengan Z kuasa N. Maka ubahan tercantum ini juga boleh ditulis dalam bentuk persamaan iaitu K kuasa M bahagi dengan Z kuasa N. Di mana kita perhatikan apabila kita menukar tanda ubahan menjadi persamaan, maka ditambah pemalar K. Dan pemalar K ialah pemalar ubahan. Contoh 2A, tulis ubahan tercantum berikut dalam bentuk persamaan. AS berubah secara langsung dengan U kuasa 2 dan T. Mana S bersamaan dengan 40, U bersamaan 5 dan T bersamaan U bersamaan 4 dan T bersamaan 5. Bagi menyelesaikan soalan ini, pertama kita tulis hubungan S berubah secara langsung dengan U kuasa 2 dan T dalam bentuk persamaan. S samaan dengan K kuasa 2T. Kita masukkan ke semua nilai yang diberi S, U dan T. Kita dapati K bernilai 1/2. Masukkan pemalar ubahan K yang diperoleh ke dalam persamaan. Maka S sama juga dengan 1/2 U kuasa 2T. Kita pergi kepada soalan B.
F berubah secara songcang dengan Y dan punca kuasa 2 Z. Mana F bernilai 4, Y bersamaan 2 dan Z bersamaan 9. Maka, tulis hubungan F berubah secara songcang dengan Y dan punca kuasa 2 Z dalam bentuk persamaan. Masukkan nilai-nilai yang diberi, F, Y dan Z. Dapati nilai K pemala ubahan bernilai 24. Maka kita masukkan pemala ubahan K ke dalam persamaan F sama juga dengan 24 dibahagi dengan Y dan punca kuasa 2 Z. NC, L berubah secara langsung dengan M dan secara songsang dengan N kuasa 3. Mana L bersamaan 3, M bersamaan 15 dan N bersamaan 5. Kita tulis hubungan ini dalam bentuk persamaan. L berubah secara langsung dengan M dan secara songsang dengan M kuasa 3. Masukkan nilai-nilai L dan M dan juga N yang telah diberi. Dapati K bernilai 25. Maka boleh tulis L bersamaan dengan 25M dibahagi dengan N kuasa 3. Baiklah, pergi kepada contoh yang ketiga. Diberi H berubah secara langsung dengan M dan N kuasa 2. Jika H sama juga 54 apabila M bersamaan 2 dan N bersamaan 3. Hitung nilai M apabila H bersamaan 15 dan N bersamaan 5. Sayangnya, pertama sekali kita tulis hubungan H berubah secara langsung dengan M dan N kuasa 2. Tukar kepada bentuk persamaan H sama juga dengan K, M, N kuasa 2. Masukkan nilai-nilai yang diberi. Kita dapati K bernilai 3. Gantikan pemala ubahan A bersama 3 dalam persamaan. Jadikan H sama juga dengan 3MN kuasa 2. Sekarang, kita mula menghitung nilai M apabila H bersamaan 15 dan N bersamaan 5. Masukkan nilai H dan N yang baru. Kita dapati M bersamaan dengan 15/75 ataupun M bernilai 1/5. Baiklah, kita pergi kepada contoh yang keempat. Mana soalan diberi dalam bentuk jadual. Jadual di sebelah menunjukkan nilai bagi pemberi ubah P, X dan Y yang mengikut hubungan P berkadar langsung dengan X dan berkadar langsung dengan punca kuasa 2Y. Ungkapkan P dalam sebutan X dan Y. Perhatikan jadual di sebelah ini. Pada laju kedua, nilai P, nilai X dan nilai Y telah diberi. Maka untuk menyelesaikan soalan A, kita tulis hubungan yang telah diberi P berkadar langsung dengan X dan punca kuasa 2Y. Masukkan nilai-nilai yang telah diberi. Dalam persamaan, kita dapati K bersamaan dengan 1/2. Masukkan nilai pemala ubahan 1/2 ke dalam persamaan utama. P bersamaan dengan 1/2X punca kuasa 2Y. Baiklah, kita selesaikan soalan B. Soalan meminta kita menghitung nilai A. Di mana kita perhatikan pada laju yang ketiga, nilai P adalah 9, nilai X adalah 2, nilai Y bersamaan dengan A. Daripada persamaan A, masukkan nilai-nilai baru yang telah diberi. Dapati
punca kuasa 2 A kuasa 2 bersamaan dengan 9 kuasa 2. Mana kita hilangkan tanda punca kuasa 2 untuk A, kita dapati A bernilai 9 kuasa 2 ataupun A adalah 81. Baiklah, cara kesimpulannya, dalam ubahan tercantum, kita perhatikan terdapat lebih daripada 2 kuantiti. Untuk pertama, kita dapati suatu kuantiti bertambah, maka 2 lagi kuantiti akan turut bertambah. Sebagai contoh, Y berkadar langsung dengan X dan Z. Ataupun boleh ditulis dalam bentuk persamaan, Y bersamaan dengan pemala K, pemala ubahan X dan Z. Untuk kedua, apabila suatu kuantiti bertambah, maka 2 lagi kuantiti akan berkurang. Kita boleh tulis hubungan cantum ini sebagai Y berkadar songsang dengan X dan Z. Pun dalam bentuk persamaan, Y bersamaan dengan K per X dan Z. Dalam bentuk yang ketiga, apabila suatu kuantiti bertambah, maka satu kuantiti turut bertambah, manakala satu lagi kuantiti berkurang. Maka hubungan tercantum ini boleh ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z, ataupun dalam bentuk persamaan boleh ditulis sebagai Y sama juga dengan KX per dengan Z. Kita telah selesai bincangkan ubahan tercantum. Cikgu mengharapkan semua pelajar memahami apa yang telah dibincangkan. Sekian, terima kasih.